Kembali untuk mempelajari bahasa Melayu. Tajuk kita pada hari ini adalah penggandaan. Penggandaan ialah proses menggandakan kata dasar. Cikgu rasa semua sedia maklum apa itu kata dasar. Kata dasar itu adalah kata perkataan asal yang tidak ada imbuhan di dalamnya. Contohnya, sekiranya perkataan itu adalah bermain, kata dasarnya adalah main. Jadi ber ini adalah imbuhan awalan. Apabila dibuang menjadi main, main itu adalah kata dasar. Dan apabila kata dasar ini digandakan ataupun diulang, akan menjadi main. Main itu adalah kata ganda, iaitu setelah digandakan. Baik, penggandaan terdapat 4 jenis, iaitu yang pertama, kata ganda penuh, yang kedua, kata ganda separa, yang ketiga, kata ganda berentak, dan yang keempat, kata ganda berimbuhan. Jadi kita pergi yang pertama dahulu, iaitu kata ganda penuh. Kata ganda penuh ialah proses yang menggandakan keseluruhan kata dasar sama ada berimbuhan ataupun tidak. Jadi kita ambil kata dasar itu, kita gandakan dia sepenuhnya. Nanti kita tengok contoh. Jadi kata dasar yang digandakan itu boleh jadi kata nama, boleh jadi kata kerja, boleh jadi kata adjektif, boleh jadi kata majmuk dan imbuhan. Kita tengok contoh ya. Okey. Kata ganda penuh membawa maksud jamak. Jadi dalam penggunaan kata ganda penuh, dia mendatangkan maksud banyak. Sebagai contoh, kata nama ataupun kata nama lah yang merujuk kepada nama orang, haiwan, benda, tempat. Sebagai contoh, kata nama buku-buku, kasut-kasut, ikan-ikan. Jadi ini membawa maksud banyak buku. Kasut-kasut membawa maksud banyak kasut. Ikan-ikan membawa maksud ada banyak ikan. Kata kerja yang digandakan yang menjadi kata ganda penuh, sebagai contoh, jalan-jalan, makan-makan, baring-baring. Maksudnya melakukan perbuatan berjalan-jalan dengan banyak lah, ataupun makan dengan banyak, ataupun baring dengan lama. Beramai-ramai baring dan baring dengan lama. Kata adjektif iaitu sifat cantik-cantik. Semua anaknya cantik-cantik belaka. Maknanya ramai, semua kelihatan cantik. Besar-besar, besar, banyak benda yang besar-besar. Kuat, semua kuat-kuat. Kata majmuk, guru besar, guru besar. Kata majmuk itu adalah hasil gabungan dua kata dasar yang menjadi satu perkataan baru. Sebagai contoh, guru bergabung dengan besar menjadi guru besar. Guru besar merujuk kepada ketua guru. Jadi apabila guru besar itu digandakan menjadi guru besar, membawa maksud terdapat banyak guru besar. Suruhanjaya, suruhanjaya. Kertas-kertas kerja. Jadi membawa maksud banyak. Okey, itu yang pertama. Dia untuk kata ganda penuh ini dia lebih straightforward lah. Dia terus saja menggandakan perkataan kata dasar itu dan ia membawa maksud banyak. Kita pergi kepada yang kedua, iaitu kata ganda separa. Kata ganda separa ialah kata ganda yang terbentuk dengan menghasilkan sebahagian dari kata ganda seluruh, iaitu kata tunggal dan kata terbitan. Okey, kita tengok sebagai contoh ya. Kata yang digandakan boleh terdiri daripada kata-kata tunggal atau kata terbitan. Okey, contohnya langit. Langit digandakan kalau penuh jadi langit-langit. Tetapi oleh kerana ini kata ganda separuh, dia diambil depan sahaja, la. Jadi la ini apabila digandakan menjadi le langit. Jadi kata ganda separuhnya adalah le langit, yang membawa maksud kata yang baru ataupun yang membawa maksud perkataan yang baru, iaitu kata terbitan,
Kalau langit membawa maksud permukaan ataupun kawasan di atas bumi, di luar permukaan bumi, itu nama dia langit. Contohnya di atas awan itu, itu langit. Tetapi apabila kita sebut langit, ia membawa maksud satu tempat di atas, di dalam mulut, tetapi di permukaan atas. Okay, faham ya? Dalam mulut kita ni, di bawah ada lidah, di atas mulut itu, di belakang gigi, itu dinamakan sebagai langit. Yang kedua, pohon. Apabila pohon digandakan penuh menjadi pohon-pohon, tetapi oleh kerana ia adalah kata ganda separa, ia akan jadi pohon, dan digandakan dengan menjadi ayat perkataan yang lagi tepat adalah pepohon. Pepohon membawa maksud pokok. Sama juga pada perkataan asal. Rambut, rambut menjadi rambut. Sama juga, iaitu merujuk kepada rambut. Kita tengok sebagai contoh ayat. Ayah memotong rumput yang panjang di belakang rumah. Maksudnya di sini adalah ayah potong rumput di belakang rumah, tetapi dipanggil rumput kerana terdapat banyak rumput. Ataupun kalau kata ganda penuh, dia akan jadi rumput-rumput. Tetapi oleh kerana ini adalah kata ganda separa, kita sebut rumput. Jejari basikal Adi bengkok kerana dia terlanggar batu. Jejari basikal itu adalah batang-batang besi yang terdapat di tayar basikal. Contohnya tayar basikal dan ada besi-besi dekat tayar basikal. Ini dinamakan jejari basikal. Jejari, maksudnya dia mendatangkan maksud yang berbeza. Ia bukan jari sebagai jari kita, tetapi ia adalah batang-batang besi yang terdapat di roda basikal. Itu adalah jejari basikal. Bengkok kerana terlanggar batu. Yang seterusnya, di dalam kolam itu terdapat lelabi. Lelabi itu adalah sejenis binatang yang seperti kura-kura. Itu dinamakan lelabi. Okey, ini adalah kata ganda separa. Maksudnya ia tidak mengulang kata dasar secara sepenuhnya, tetapi ia mengambil separa ataupun separuh sahaja kata dasar dan menjadi kata terbitan ataupun perkataan yang baru, ataupun mendatangkan perkataan yang sama maksud. Okey, kita tengok yang seterusnya. Kata ganda berentak. Kata ganda berentak ialah kata yang mengalami persamaan bunyi di pangkal, di tengah atau di hujung. Jadi ia digandakan dan dia berbunyi berentak. Kata ganda berentak ni bunyi dia sama walaupun sebutannya berbeza. Sebagai contoh, Gunung Ganang. Gunung Ganang ini adalah gunung-gunung lah, kawasan gunung-gunung, kawasan yang bergunung ganang ini kawasan yang bergunung-gunung, iaitu terdapat banyak gunung. Kuih muih. Kuih muih ni kepelbagaian kuih-kuih. Ada kari puff, ada donat, ada seri muka, ada badak berendam, sebagai contoh. Itu adalah jenis kuih-kuih. Tapi oleh kerana ini adalah kata ganda berentak, dia diulang dengan sebutan bunyi yang sama tetapi sebutan yang berbeza. Kuih muih, tetapi maksudnya tetap sama, kuih yang banyak. Kumat kamit. Kumat kamit ni macam apabila dia baca, mulut dia terkumat kamit. Dia macam terbuka tertutup, terbuka tertutup. Itu kumat kamit. Huru hara itu kelam kabut ataupun keadaan yang tidak keadaan yang semua orang rasa bertempiaran ataupun ketakutan ataupun bising. Huru hara. Mandi, mandilah, membawa maksud mandi. Lintang pukang itu kelam kabut, iaitu semua berterabur, tidak tersusun, keadaan yang tidak tersusun. Okey. Jadi kalau kita tengok, bunyi dia sama tetapi sebutan dia berbeza. Gunung-gunung menjadi gunung ganang, kuih-kuih menjadi kuih muih, kumat kamit, huru hara, mandi manda, lintang pukang.
Kan bunyi dia kan sama belakang, kang kang kang, nang nang nang, jadi untuk kata ganda berentakan ni dia ada beberapa bahagian, iaitu dia ada 3 bahagian. Yang pertama, pengulangan vokal. Kita tengok pengulangan vokal. Kuih, muih. Vokal dia sama, UI di tengah. Yang ditukar hanyalah konsonan di depan. K ini ditukar kepada M. Kuih, muih. Jadi bunyi dia hampir sama. Cerit, berit. I di tengah-tengah ni sama. Yang ditukarkan konsonan awal, C kepada B. Cerit, berit. Laut, pauk. AU, vokal kat tengah-tengah sama. Yang ditukar konsonan di hadapan, L kepada P, jadi lauk, pauk. Okey. Yang seterusnya pengulangan konsonan. Ini konsonannya sama tetapi vokalnya yang ditukar. Gunung, ganang. Kita tengok gunung, GNNG sama, yang tukar U. Vokal dia ditukar kepada A, jadi ganang, gunung, ganang. Tanah, tanih. Konsonan T and H sama, tetapi vokal A di belakang ditukarkan kepada vokal I, jadi nih. Daripada nah jadi nih. Tanah, tanih. Kayu, kayan. Kayu, kayan. Sama juga KY, tapi vokal U ditukar kepada vokal A, tambahkan N. Kayu, kayan. Dan ada juga ciri yang bahagian yang ketiga, iaitu pengulangan secara bebas. Ini tak ada pengulangan vokal atau konsonan, tetapi diulang secara bebas. Menjadi perkataan yang bunyinya sama tetapi sebutan dia sebenarnya jauh juga berbeza. Saudara mara, rara belakang dia. Kusut, masai. Lintang, pukang. Itu berbeza. Okey, kita tengok contoh ayat. Beberapa orang murid di sekolah itu dimasukkan ke hospital kerana cerit, berit. Maksudnya perut dia sakit. Perut dia sakit. Jadi dia cerit berit ni maksudnya dia terpaksa buang air dengan kerap kerana keracunan makanan. Cerit berit ni kata ganda berentak. Penduduk kampung tidak senang hati kerana ada desas-desus tentang pembinaan kilang di kampung mereka. Apa dimaksud desas-desus? Kabar angin. Datuk Bakri pulang ke rumah untuk berjumpa dengan saudara mara beliau. Apa maksud saudara mara? Saudara mara adalah kerabat ataupun adik-beradik ataupun sepupu. Okey, kita pergi yang keempat, iaitu kata ganda berimbuhan. Kata ganda berimbuhan ialah kata ganda yang diberikan imbuhan. Imbuhan pada kata ganda digunakan sebagai awalan, akhiran, apitan dan sisipan. Itu bentuk-bentuk imbuhan. Maknanya dalam kata ganda ini kita tambahkan imbuhan. Kita tengok contoh. Contohnya imbuhan awalan. Berjalan-jalan. Maksudnya dia berjalan lah. Dia berjalan tetapi dia berjalan dalam tempoh yang lama, jauh. Berbual-bual. Sama juga, dia banyak berbual lah. Ataupun dia bual dalam tempoh yang lama. Menari-nari, melompat-lompat, terjenguk-jenguk, tersipu-sipu. Tersipu-sipu tu macam malu lah. Terjenguk-jenguk, dia mengintai-ngintai. Ini awalan. Contohnya ber, awalan ber. Awalan me, awalan ter. Yang seterusnya akhiran. Tanam, tanaman. An, sayur-sayuran. An, imbuhan di belakang. Bunga-bungaan. An juga ubat-ubatan, surat-suratan, mati-matian. Apitan, bermati-matian, berlari-larian, keputih-putihan, mencerai-ceraikan. Perbuatan yang mengulang, berulang-ulang, berlari-larian, saling terus-menerus berlari. Sisipan, tali temali. Maksudnya dia berada di tengah-tengah imbuhan tu. Jari jemari. Jemari. Okey. Maksudnya ditambahkan di tengah-tengah. Jadi ini adalah contoh imbuhan. Maksud yang sama dan penggunaan imbuhan pun sama juga seperti kita belajar pengimbuhan, awalan, akhiran dan apitan. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Cikgu harap awak semua faham penggunaan kata ganda. Semoga kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.